Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa la ja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwati matin. Allahumma salli rahimahullah wa nafa'na Allah bi 'ulumihi ulumikum wa limasir salihin fi darain amin al-anqal harakatu bina'il fi'lil madhi. Jadi baris binaan fi'il madhi. Kata al-fi'lul madhi mabniyun 'ala al-fathi illa ya'taridahu ma yujibu sukunahu aw dhammahu. Jadi fi'il madhi ni dia mabni kat atas fathah. Melainkan ya'tarida datang. Ya'tarida maksudnya terdatang ataupun kita terjemah arid dengan maksud baru datang. Ataupun baru muncul lah. Okay, hu akannya fi'il madhi. Wajib dhamma kepada fi'il madhi ma oleh sesuatu yang yujibu mewajibkan oleh ma tersebut sukunahu sukunnya oleh sukunnya madhi atau dhammahu ataupun dhammahnya madhi. Okey, jadi fasukunu indal i'lali wal huqi ba'd ad-dhamair. Jadi sukun ialah ketika i'lal ni ialah contoh macam ghaza. Okey, jadi bila ghaza ialah fi'il mu'tal. Alright, so bila fi'il mu'tal dia apa ni sukun lah, memang sebab alif tak boleh baris, tak boleh terima baris kan, luhuq dan juga disertai ataupun luhuq ni mengikuti belakang. Mengikuti belakang tu maksudnya dia sambung di belakang lah. Okay, ba'di sebahagian dhamir. Okay, pasal wa dhammu dan dhammah ma'af ialah bersama dengan waw dhamir. Waw dhamir jamak tu lah, dhamir untuk ganti hum. Okay, lepas tu qala zalika Zamakhsyari, bernyatakan atau berkata oleh zalika demikian itu, iaitu apa ni lah kaedah ni ataupun fakta yang ni oleh Imam Zamakhsyari. Qala Rabbi innahu mabniun ala fathi fa in ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun sukina akhiruhu karahatta tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Okay, jadi Imam Radi menyatakan sungguhnya hu kembali pada fi'il madhi, dia tu mabni alal fathi, mabni ala fathi fa in tasala sekiranya bersambung bihi dengannya fi'il madhi tersebut oleh dhamir raf'in mutaharrikun. Mutaharrikun ni naat kepada dhamir ni fa'il kepada ittasala. Okay, jadi sekiranya bersambung dengan fi'il madhi tersebut dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik tu seperti macam tu, ta, ti, tuma, sebab ni kan fi'il madhi kan. Okay, jadi sekiranya bersambung sukina disukunkan akhiruhu, akhirnya madhi, bukan akhir kalimah, akhir madhi. Okay, karahata kerana tidak suka berturut-turutnya 4 huruf yang berbaris fima pada apa yang di mana huwa dia tu kalimatul wahidati, dia tu seperti kalimah yang satu. Contoh macam doroba, okay, campur dengan luhuq ataupun menyertai, mengikuti oleh dhamir rafa' mutaharrik, contoh tu. Okay, misal kata kita tidak mensukunkan akhir madhi tersebut, apa yang jadi? Kita akan baca dorobatu. Okay, dorobatu ni seolah-olah seperti satu kalimah, sedangkan doroba ni sebenarnya dua kalimah, iaitu apa? Satu doroba iaitu fi'il, satu lagi isim. Okay, sebab tu dhamir kan, dhamir kan isim. Alright, so jadi kita kena sukunkan dia kerana karahata, untuk mengelak berturut-turutnya 4 huruf yang berbaris. Okay, jadi kemudian wa in tasala bihi wawu in dhamma akhiruhu li mujanasatil wawi. Okay, sekiranya bersambung bersambung bihi dengannya fi'il madhi oleh waw in dhammas, dan nascaya terdhammah lah akhir madhi tersebut li mujanasati kerana bersesuaian, sejenis dengan waw. Okay, jadi dhammah sesuai dengan waw je lah.
Amma bina'uhu 'ala al-fathi, adapun binaan madhi tersebut ke atas fathah, kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, khatamallahu 'ala qulubihim. Jadi syawahid kita ialah khatama berbaris fathah. Okey. Wa qawlihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala juga, qalat imra'atul azizil ana hashasal haqqu. Okey, jadi fi'lu huna, fi'il di sini ialah qalat, yang di mana muqtarinun, iaitu muqtarin disertai dengan ta'nis. Okey. So kiranya khatamah ni untuk satu wazan yang huwa. Okey, qalat ni untuk wazan hiya, yang berbaris, yang untuk kategori fathi sahaja. Okey. Okey, ada lagi wa qawlihi ta'ala falamma balagha majma'a bainihima nasyahu tahuma. Okey. Jadi dua fi'il di sini, iaitu balagha dengan nasiyah muttasilani, bersambung bi alifil itsnaini, dengan alif musanna, iaitu alif ni lah. Okay, jadi kategori yang baris fathah juga ialah wazan huma. Okay, huma tak kisahlah perempuan ke lelaki. Sekejap. Ini untuk lelaki, lelaki. Okay. Kemudian wa amma bina'uhu 'ala as-sukuni fakama fi qawlihi ta'ala wa amanu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ya, adapun kalau mabni 'ala sukun, madhi yang mabni 'ala sukun, seperti mana firman Allah Ta'ala wa amanu bima anzaltu, ni dia. Kalau amanu ni untuk mabni 'ala dhammah. Okey, jadi syawahid kita ialah dekat sini, bukan yang ni. Bukan amanu. Okey. So, bil dhammi ta'i, dengan dhammahkan ta yang ada dekat azal tu, fi anzatu lil mutakallimi, kerana anzal tu untuk merujuk kepada mutakallim, iaitu ana lah kan. Okey. Wa qawluhu ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala juga, akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Okay, jadi syawahid kita ialah ta, kafarta bi fathi, dengan fathah kan, ta'i akafarta, right, lil mukhatabi, kerana mukhatab. Okay, dia merujuk kepada anta kan dhamir mukhatab, dhamir yang diajukan percakapan. Wa qawluhu ta'ala, ya wa qawluhu ke wa qawlihi, kama fi qawlihi, dia baris kasrah, maktuf kepada fi tu. Wa qawlihi ta'ala fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dikasih ta'i khifti lil mukhatabati. Ini senang je kan, khifti. Right, so dia punya dhamir rafa' mutaharrik dia ialah ta, yang berbaris kasrah kerana merujuk kepada mukhatabah. Alright, anti. Wa qawlihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala lagi, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Okay, so syahid kita ialah arsalna yang pertama kat sini, dengan arsalna yang kedua. Jadi kita punya dhamir ni ialah na. Okay, wal fi'lu fi mawdi'aini, dan fi'il pada dua tempat, iaitu arsalna yang pertama dengan yang kedua, muttasilun, dia bersambung bina, dengan na, lafaz na, allati yang dia, hiya dia, fi mahalli raf'in fa'ilun, pada mahal rafa' fa'il, kepada arsala. Okay, wa amma bina'uhu 'ala dhammi, adapun binaan fi'il madhi ke atas dhamma, kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa ja'u abahum aisya'in yabkuna. Okay, jadi ja'u, kerana dia bersama dengan dhamir jamak waw tu lah. Habis. Kemudian kita fokus kepada fi'il madhi, fi'il amr. Fi'lul amri huwa ma ja'a ala tariqatil mudhari'i lil fa'il mukhatabi la tukhalifu bi sighatihi sighatuhu illa an tunza'a ataupun illa an tanza'a zaidata
fatakula fi tada ataupun fi fi tada da wa fi tudarib darib wa fi tudahrij dahrij wa nahwi betul wa nahwi zalika mimma awwaluhu mutaharrikun fa in sukkina zidta hamzata waslin li'alla yubtada bisakini fataqula fi tadrib idrib fi tantaliq wa tastakhrij intaliq wastakhrij. Okay. Jadi fi'il amar ialah ma sesuatu fi'il yang ja'a datang oleh ma tersebut ala ke atas tariqat ni jalan. Okey. Mudhari yang lil fa'ili fa'il dia mukhatab. Okey. Wala tukhalif tidak berbeza bi siratihi. Tukhalif ni maksudnya tidak berselisih. Okey, bi siratihi sirahnya amar. Siratuhu bi siratihi mudhari. Siratuhu sirah amar. Maksudnya sirah amar tidak ada perbezaan langsung dengan sirah mudhari. Maksudnya sama je lah. Illa melainkan yang tidak samanya ataupun yang selisihnya ialah antanza'a kamu mencabut. Okay, dia punya fa'il dia anta. Kerana apa? Kerana kat sini dia kata takul. Okay. Melainkan kamu cabut zaid, huruf zaid iaitu harfu mudhara'ah tu lah. Huruf yang menunjukkan dia tu mudhari'. Harfu mudhara'ah contoh macam taf'al kan. So kita hazafkan harfu zaid ni iaitu ta ni. Okay. Fatakula lalu kamu berkata fi tada' pada contoh tada' cakap da. Alright. Lepas tu wa fi tudarib dan kamu katakan juga pada tudarib katakan darib. Okay. Wa fi tudahrij dahrij. Wa nahwi zalika dan contoh seumpama demikian. Mimma yang di mana min yang kat sini ialah bayan. Bayan kepada zalika lah. Okay. Iaitu daripada sesuatu yang awalnya ma mutaharrikun berbaris fa'in sukina. Okay, habis sampai sini. Yes. Kiranya depan dia ni berbaris kan. Right. So just buang huruf zaid tu je. Okay. Namun fa'in sekiranya ini bahagian kedua lah. Kira ni takul tanza'ah ni bahagian pertama. Nampak ke? Buat warna lain. Pertama, kedua. Okay. Jadi fa'in sukina sekiranya sukun oleh awal dia. Zidta jadi kamu tambahkan hamzata waslin akan hamzah wasal li'alla supaya dia tidak dimulai. Supaya fa'il tersebut tidak dimulai dengan sukun. Okay. Fatakulu lalu fatakula. Okay. Kamu katakan fi tadrib pada contoh tadrib idrib. Okay. Jadi hamzah wasal ni ditambah supaya tidak dimulai dengan sukun. Wa fi tantaliq wal tastakhrij dan pada contoh tantaliq dengan tastakhrij intaliq wastakhrij. Okay, habis. Wal fi'lul amri dan fi'il amar mabniyun indal basriyina. Jadi dia hukumnya mabni di sisi ulama Basrah. Wa mu'rabun dan mu'rab di sisi ulama Kufah. Majzumun fi'il amal tersebut hukum dia majzum dengan lam yang dipadam. Itu pendapat ulama Kufah. Tapi kita pakai yang ni, yang mabni ni. Okay. Harakatu bina'i fi'lil amar. Baris binaan fi'il amar. Dia kata fi'lul amri yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Okay. So, fi'il amar ialah dibina ke atas apa yang dijazamkan bihi, kembali pada ma, mudhari'uhu, mudhari'nya amar tersebut. Okay. Fayati maka datang oleh fi'il amar mabni ala sukun, ke atas baris sukun, wa ala hazfi,
Okay, kita letak nombor. Okay, satu mabni ala sukun. Okay, sebab majzum kan. Majzum kan ada 3 hukum kan. Lepas tu mabni ala hazfi harfin illati, hazaf huruf illah. Kemudian yang ketiga hazaf nun ala hazfin nun. Amma bina'uhu ala sukuni fa idza lam yattasib bihi syai'un kama fi qawlihi ta'ala wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata. Okay, jadi adapun sekiranya mabni hu kembali pada fi'il amar ala sukun fa idza maka apabila, maksudnya ketika dia mabni ala sukun ialah ketika lam yattasil, tidak bersambung bihi oleh dengan fi'il amar tersebut syai'un oleh sesuatu pun. Okay, jadi kenapa saya boleh terjemah sesuatu pun? Macam mana? Okay, jadi saya ada sebut kaedah sebelum ni, an-nakiratu hafalah fi siyaqi nafyi tufidul umum. Okay, ni kaedah. Jadi dia kata, kenapa saya boleh terjemahkan pun ni, tak ada sesuatu pun. Tidak bersambung bihi dengannya fa'il amar syai'un sesuatu pun. Okay, iaitu ni dia kaedah dia nakira. Siapa nakira dekat sini? Nakira ialah syai'un. Okay, syai'un. Jadi nakira fi pada siaki ruangan nafi. Nafi mana? Lam. Okay, selama mana ada nakira pada ayat nafi, yang ada nafi, tufidul umum. Jadi nakirah tu akan diberi faedah, memberi faedah umum, merangkumi semua, maksudnya meratai semua, iaitu sesuatu mana-mana pun. Okay, itu maksudnya umum. Okay, habis dia tentang kaedah sikit. Kemudian au idza tasalat bihi nunul inasi kama fi qawlihi ta'ala, ataupun ketika, maksudnya mabni ala sukun ni ketika mana je? So dia ada 2, kan ada banyak lagi, tak sure. Kira dulu. 1, dalam yatasib bi akhiri syai'un. Ini yang kedua, au idza tasalat, ataupun dia bersambung dengan nun inas, nun perempuan ramai tu kan, iaitu untuk wazan antunna. Okay, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Okay, jadi 1, 2, 3. So ada 3 fi'il dekat sini. Okay, wasukunu imma zahirun kama sabaqa. Jadi sukun tersebut sama ada dia tu zahir seperti mana yang telah lalu contoh tersebut, wa imma, dan ada pun muqaddar. Okay, zahir muqaddar. Idza tasala bihi nunu tawkidi. Jadi muqaddar ni ketika mana? Ketika bersambung dengan nun taukid. Walam ya'ti fi'lu amri fil Qur'ani mu'akkadan bin nuni ala rugmi min jawazi tawkidihi biha. Walam ya'ti, tidak datang fi'il amar pada ayat Al-Quran. Maksudnya tak ada contoh syawahid yang menyatakan dhamir, fi'il amar bercantum dengan nun taukid. Mungkin dalam hadis ada kot, macam tu. Mu'akkadan yang ditaukidkan dengan nun ala qurmi walaupun min jawazi, harus taukid fi'il amar tersebut biha dengan nun taukid. Okay, tapi dia tak ada contoh lah dalam Al-Quran. Wa amma bina'uhu ala hasfi harfil illati fa idza kana mu'tallan kama fi qouli ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Okay, so adapun mabni oleh fi'il amar tersebut ke atas hazaf harfu illah, maka apabila fi'il amar tersebut fi'il mu'tal. Okay, jadi mu'tal kat sini ialah mu'tal naqis, lafif mafruq, dan juga lafif makruh. Di ketiga-tiga ni hujung dia mu'tal akhir. Makrun. Masya Muhammad. Okay, lepas tu jadi contoh dekat sini ialah ud'u.
Bihazfil wawi dengan hazafkan waw, asalnya ud'u. Okey, dihazafkan waw. Jadi ud'u. Okey. Wa kama fi qoulihi ta'ala, dan seperti mana pada firman Allah Ta'ala lagi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata. Dengan hazafkan ya. Asalnya ibtaghi. Okey. Habis. Wa amma bina'uhu ala hasfin nuni fa idza tasala bi akhirih aliful ithnaini aw waw jama'atin aw ya mukhatabatin kama fi qoulihi ta'ala idhhaba fi ila fir'auna innahu tagha wa qoulihi ta'ala hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin wa qoulihi ta'ala ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi ada pun hazaf nun apabila bersambung dengan alif isnain. Okay, jadi contoh pertama ialah alif isnain atau waw jama', iaitu pada hafizu dengan qumu. Okay. Dan juga ya mukhatabah pada uqnuti wasjudi warka'i. Habis. Sambung. Zaman fa'lil amri. Zaman fa'il amr. Zaman fa'lil amri istiqbalu في أكثر حالاته لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل كما في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. Okay, jadi zaman masa fa'il madhi ialah merujuk kepada istiqbal, masa akan datang. Okay. Fi aksari halatihi, pada kebanyakan keadaan-keadaan fa'il amr. Li'annahu, kerana apa dia merujuk kepada istiqbal, pada keadaan yang banyak. Li'annahu, kerana fi'il amr tersebut matlubun, dituntut bihi, dengannya perbuatan fi'il amr tu husul, akan dia tuntut apa? Husul malam, sesuatu yang belum terjadi lagi, terhasil lagi. Kama, pada seperti mana pada firman Allah Ta'ala ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, iaitu Nabi Muhammad SAW, kum fa'anzir, maka berdirilah oleh kamu, anta anzir, berilah peringatan. Tak ingatlah. Okay, itu satu. Dawamu. Okay, jadi ini yang pertama. Ataupun fi'il amr tu merujuk kepada dawamu mahuwa, berterusan. Mahuwa oleh ma sesuatu, hasilun yang telah terhasil. So ini dah hasil lah, tapi dia meletakkan lagi hukum tersebut untuk memberi faedah dawam, berterusan sampai mana? Kama fi qoulihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala ya ayuhan nabiyyu taqillaha, wahai nabi, bertakwalah. Maksudnya sifat takwa tu telah terhasil daripada Rasulullah SAW. Okay. Semuanya dia kata ittaqillaha, menyatakan bahawa takwa itu hendaklah dilakukan secara berterusan. Okay. Habis. Kemudian maji'ul amri fi suratil khabari. Datang fi'il amr pada bentuk khabar. Kata ya'til amru fi suratil khabari. Datang fi'il amr pada bentuk khabar. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Okay. Jadi apa ni, datang fi'il amr, contoh dia ialah yatarabbasna. Okay. Walaupun dia fi'il mudhari', dia punya bentuk, tapi faqawluhu yatarabbasna lafzuhu khabarun wa ma'nahu amrun. Itu dia makna. Okay, so jadi lafaz firman Allah Ta'ala tersebut, dia kata yatarabbasna, lafaznya ialah khabar kepada mutalaqat lah. Okay. Namun makna dia ialah amar. Wa kama fi qawlihi ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Okay, jadi syawahid kita ialah yurdi'na. Okay, sama je macam yatarabbasna. Maksudnya walaupun dia punya lafaz dia menunjuk kepada mudhari', kita nampak pun bentuk fi'il amar, tapi makna dia memberi makna fi'il amar. Okay, dia kata liyurdi'na, hendaklah dia tu mereka perempuan tersebut memberi susu kan, radha'ah. Okay,
Jadi wa maji'ul amri, datang fi'il amar fi suratil khabari pada surah khabar. Okay, jadi yurdi'na khabar kepada walidat. Ta'kidun lil amri. Jadi faedah apa untuk datang bentuk khabar ni? Okay, dia kata ta'kidun untuk menguatkan lil amri makna perintah. Okay, wa isy'ari bi annahu dan memaklumkan bi annahu bahawasanya khabar tu lah ataupun arahan tersebut memang sesuatu yang wajib yusari'a menyegerakan, okay, ilam tisalihi untuk melaksanakan. Imtisal kat sini bukan maksudnya contoh, imtisal kat sini untuk melaksanakan akan perintah tersebut. Okay, fa'ina mutallaqat wal walidat, sesungguhnya mutallaqat yang telah cerai kan. Yalah betul. Orang yang telah cerai dia kena yatarabbasna, dia kena Allah Muhammad beriddah. Allahu Akbar. Lupa dah fiqah. Okay, beriddah selama 3 kali suci. Itu dia. Wal walidat murdi'at yang menyusukan, imtathalna, dia melaksanakan al-amra arahan bitarabbusi dengan beriddah. Wal irda' dan menyusu, fahuwa maka dia fi'il amr tersebut yukhbiru anhu mawjudan. Okay, jadi dia tu dibuat khabar ataupun dikhabarkan anhu tentangnya, tentang sesuatu amar tu lah, mawjudan, hal keadaan dia tu wujud. Okay, wa nalhadhu, dan kita lihat fil ayat ini pada 2 ayat Al-Quran tersebut yang dinyatakan annal amra, bahasanya amar, ayat perintah tersebut ataupun arahan tersebut fi takdiri, pada takdir dia. So yang dia datang secara takdir, maksudnya dari sudut makna sahaja. Maksudnya bukannya lafaz dia tu dengan 100% fi'il amar kan. Kata lam ya'ti, tidak datang oleh amar tersebut ala siratil amri, maksudnya ayat arahan ni, yatarabbas ni, ialah menunjuk pada arahan yang Allah berikan kepada wanita-wanita tu lah. Okay, jadi lam ya'ti, tidak datang arahan tersebut dalam bentuk fi'il amar, bahkan dia datang bal ala siratil mudhari', bahkan atas bentuk mudhari' al-muqtarin yang disertakan dengan lamil amri, wa huwa amrun fil makna, dan dia tu amar pada makna kama la yukhfa, seperti mana yang tidak tersembunyi. Okay, point daripada sini yang ni ialah dia nak menyatakan bahawa tidak semestinya makna amar itu hanya tertumpu kepada fi'il amar sahaja, bahkan dia boleh je datang dalam bentuk macam fi'il mudhari' yang ni, tapi dia merujuk kepada makna perintah. Sama juga dengan macam jumlah ismiyah, yang di mana di jumlah ismiyah ataupun contoh jumlah khabariyah, jumlah makna fakta, bukan jumlah dia fakta tapi dia merujuk kepada makna perintah. Okay, yes. Kemudian maji'ul khabari fi suratil amri, datang khabar pada bentuk amar. Okay, ini secara terbalik pula. Ya'til khabaru fi suratil amri, datang khabar pada bentuk amar kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Qala Zamakhsyari, telah berkata Imam Zamakhsyari rahimahullah, akhraja ala lafzil amri ay izana biwujubi dhalika annahu maf'ulun la mahala. Qala Abu Hayyan yahtamilu an yakuna khabaran fil ma'na wa suratuhu suratul amri ka'an yaqula man kana dhallan min al-umami fa'adatullahi lahu an yamudda lahu wa la yu'ajilahu hatta yufdiya dhalika ila adhabihi fil akhirah. Okay, jadi Imam Zamakhsyari menyatakan akhraja, keluar, ala lafzil amri, dengan lafaz amar, izana isyarat, biwujubi, dengan wajib, zalika, demikian itu.
Wa annahu, dan bahawasanya lafaz amar tersebut maf'ulun, dia jatuh sebagai maf'ul la mahalata, tidak syak lagi. Kerana kul kan fa'il kan, fa'il qala, dia jadi jumlah yang selepas dia akan berlaku sebagai maqulu qaul. Maqulu qaul ni ialah maf'ulun bihi. Okay. Kemudian waqala Abu Hayyan, telah berkata oleh Abu Hayyan, yahtamilu an yakuna khabaran fil ma'na wa suratuhu suratul amri. Okay, jadi berkemungkinan yakuna bahawasanya lafaz fa'il amar tersebut dia jatuh sebagai khabar fil makna, pada makna, wa suratuhu suratul, dan dia punya walaupun rupa dia rupa amar. Contoh ka'an yakul, seperti mana yakul, dia berkata, man kana dhallan minal umami fa'adatullahi lahu an yamudda lahu wa la yu'ajilahu hatta yufdi dhalika ila azabihi fil akhirah. Seolah-olah ianya berkata, sesiapa yang dhallan, dia itu sesat, minal umami, daripada umat, fa'adatullahi, maka adat Allah Ta'ala ayyamudda, memanjangkan, maksudnya memberi bantuan lahu kepada man dhallan tadi, yu'ajilahu, tidak menyegerakan oleh Allah Ta'ala hu akannya pada man tadi itulah, hatta sehingga yufdi, hatta yufdi, sehingga perkara tersebut, man dhallan tadi, membawa zalika ila azabihi, kepada azabnya, fil akhirati. Wal amru fi, dan amar fi yamdud, fal yamdud naja'a bi siratil mudhari', dia datang dalam fi'il mudhari'. Muqtar ini yang disertakan dengan bila mil amri dalam amar. Wa dhalika amrun fil ma'na, dan demikian itu ialah amar fil ma'na, pada makna. Okay. Jadi kesimpulan ialah Zamakhsyari menyatakan bahawasanya yamdudna ialah lafaz fa'il amar. Kerana apa? Kerana ada isyarat idzanan biwujubi dhalika, wajibnya umdud tersebut. Okay. Dan lafaz umdud ini dikategorikan maf'ulun bihi kerana jatuh sebagai maqulu qaul kan, kepada kul. Okay. Jadi itu Zamakhsyari. Kemudian Abu Hayyan pula menyatakan dia tu ialah khabar. Khabar kepada apa? Pada man. Khabar kepada, kiranya yamdud untuk, ini satu Zamakhsyari, kedua Abu Hayyan. Jadi Abu Hayyan menyatakan bahawasanya lafaz yamdudna dia berlaku sebagai khabar kepada man. Okay. Wa suratuhu, dan surah dia lah suratul amr, surah amr. Kiranya dia pun menyatakan surah, rupa dia pun rupa amr juga. Okay. Jadi ka'an yakul, seperti yang disebut tu lah, man kana dhallan fa'adatullahi an lahu an yamudda lahu wa la ya'jiza habis. Wal amru, jadi perintah dekat sini ialah yamdud dan afal yamdud, yang di mana dia datang dalam bentuk fa'il mudhari', fa'il mudhari' yang disertai dengan lam amar, wa zalika amrun fil ma'na, dan amar pada makna. Okay, habis setakat tu saja. Jadi syukran ala hustimaikum wa qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.